Kita dah ada recording di FB Live dan juga di Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar Kak Rafidah? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Fida sebagai moderator Alhamdulillah menggantikan tempat Kak Syida, insyaAllah ada kehuzuran sikit kan. So sekarang ni, terima kasih Ustaz atas keberadaan pada malam ni untuk bersama-sama dengan Jemaah Ansarul Amalah. Kami sangat bersahagilah dengan kehadiran Ustaz yang kami tunggu-tunggu lah. Memang lama dah Jemaah asyik bertanya bila sesi Ustaz bersama kita kan. Tapi Alhamdulillah usaha kita dapat juga grab Ustaz untuk malam ni kan, sesi malam ni. So dengan ini Kak Syida syarahkan pada Rafidah untuk sesi seterusnya. Silakan Fida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz khususnya dan kepada semua jemaah-jemaah yang hadir pada malam ini. So seperti yang telah dijadualkanlah, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Syami untuk kita tadabbur surah Al-Qadr. Itu berkaitan dengan Ramadan lah, berbaki lagi 12 hari lagi kita nak sampai Ramadan. So kita harap dengan perkongsian tadabbur daripada Ustaz dapat menambahkan lagi kita punya keterujaan untuk menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba nanti. Sebelum tu kita ataupun saya sama-samalah nak mengajak semua supaya kita perbetulkan niat kita untuk kita menambahkan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian daripada Ustaz dapat menambahkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. So tanpa melengahkan masa, serahkan kepada Ustaz lah untuk memulakan kita punya tadabbur pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Rafidah, Kak Syida kerana telah memulakan majlis. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berjumpa, bertemu, bagi kita memperhangatkan lagi orang kata apa tuan-puan sekalian, road to Ramadan lah. Kita memperhangatkan lagi tuan-puan sekalian perjalanan kita untuk menyambut Ramadan al-Mubarak. Tapi tuan-puan sekalian, kita kena masih lagi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ke bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab apa tuan-puan sekalian, sehari dua ni tuan-puan sekalian, sepanjang seminggu dua ni tuan-puan sekalian, saya lihat ada banyak kendalan-kendalan saya tuan-puan sekalian telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi walaupun tinggal beberapa hari saja lagi tuan-puan sekalian, tak sampai 2 minggu, lagi beberapa hari saja lagi tuan-puan sekalian untuk kita sambut Ramadan, tapi kita telah dengar banyak berita pemergian ataupun kembalinya sahabat-sahabat terdekat dengan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi kita kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita benar-benar ingin masuk pada Ramadan yang akan datang ni, kita doa pada Allah sungguh-sungguh. Kalau yang terbaik untuk kita, minta Allah berikan kita, Allah sampaikan kita ke Ramadan insya-Allah. Baik tuan-puan sekalian, saya tak nak panjangkan kalam sebab kita punya perbincangan malam ini tak lama, 1 jam lebih kurang, 1 jam lebih, situlah sikit-sikit lebih kurang tuan-puan sekalian, untuk kita berbincang tentang surah Al-Qadar. Tapi sebelum saya masuk surah Al-Qadar, Kak Syida ada bagi saya satu kebebasan lah, iaitu ada tak perkara-perkara penting yang mungkin saya nak share, kan? Benda-benda yang mungkin perlu diperingatkan untuk kita masuk Ramadan Al-Mubarak tak lama lagi. Sebab tuan-puan sekalian, bila cerita pasal puasa, cerita pasal kewajipan, ayat-ayat berkaitan dengan puasa, ramai orang dah bincang dah tuan-puan sekalian. Saya rasa banyak dah asatizah ataupun kuliah-kuliah yang tuan-puan sekalian dah join, tak kira daripada jemaah Ahsanul Amalah ke dalam grup-grup yang lain sekalipun, dah banyak asatizah yang berbincang secara akademik, secara lumat berkenaan dengan ayat-ayat berkaitan dengan puasa. Dari sudut fiqahnya, tadabburnya, banyak ada cerita. Cuma izinkan saya, tuan-puan sekalian, saya tak pasti tuan-puan sekalian pernah dengar ke tidak tentang kupasan saya berkenaan dengan bagaimana puasa ini ada kaitan dengan peristiwa peperangan Talut dengan Jalut. Pernah dengar tak kisah ni tuan-puan sekalian? Perkaitan dua perkara ini. Puasa dengan peperangan Talut melawan Jalut. Jadi izinkan saya untuk bawa sisi pandang yang sedikit berbeza. Bukanlah berbeza in terms of saya buat benda baru, tidak. Dia lebih kepada
how we see something, macam mana kita lihat sesuatu bahagian ataupun babak dalam Al-Quran tersebut. Jadi mungkin ada yang pernah dengar, sebab saya pernah juga discuss topik ni dekat, saya tak ingat dekat mana. Sebab bila saya bersembang tuan-tuan sekalian, saya bukan tak pernah ingat, which mean kadang-kadang saya terconfuse, saya pernah kongsi tu dekat mana. Sebab tu saya kena clarify dulu, pernah tak saya kongsi dekat sini. Ada tak yang pernah dengar? Okey, baik tuan-tuan sekalian, sebelum masuk surah Al-Qadar, saya nak bawa dulu terlebih dahulu tuan-tuan sekalian 4 ayat yang bakal kita silang semak lah, ataupun kita akan tengok pada malam ini. Ayat yang pertama tuan-puan sekalian adalah ayat 185 dan ayat pertama ayat 185 surah Al-Baqarah. Ayat kedua adalah ayat 186 surah Al-Baqarah. Dia macam sebelah-sebelah lah, ayat 185, 186. Okey. Ayat yang seterusnya kita akan silang semak ataupun cross check adalah ayat 249 surah Al-Baqarah. Seterusnya ayat 250 surah Al-Baqarah. So ada 4 ayat lah. 185, 186, 249, 250. Ini adalah 4 ayat yang bakal kita tengok pada malam ini. Dan saya nampak ada tanasub, ada persamaan, ada perkaitan yang kita boleh tengok di antara keempat-empat ayat ni tuan-puan sekalian. Okey, seperti biasa tuan-puan sekalian, saya nak ajak sama-sama kita mulakan dengan isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 185 surah Al-Baqarah tuan-puan sekalian. Ini ayat popular ni. Kita biasa dengar. Cuma saya tak nak ambil sisi yang dah dikupas oleh para asatidzah kita. Saya nak buat sisi yang berbeza. Iaitu ayat 185 berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Okay. Dalam ayat 185 ni tuan-puan sekalian, basically Allah sebut tentang Ramadan lah. Inilah kali pertama kita jumpa perkataan Ramadan dan inilah satu-satunya tempat dalam Al-Quran yang kita dengar perkataan Ramadan tuan-puan sekalian. Kita tak akan jumpalah dekat tempat lain Allah sebut perkataan Ramadan ni. Ada satu sahaja tuan-puan sekalian, Allah sebut perkataan Ramadan dalam Al-Quran. Dan menariknya tuan-puan sekalian, perkara pertama yang Allah sebut tentang Ramadan ini, yang Allah kaitkan terlebih dahulu bukan berkaitan dengan puasa. Ada cerita pasal puasa lepas tu, tetapi tuan-puan sekalian, benda pertama yang Allah kaitkan dengan Ramadan ni bukan cerita pasal puasa. Benda pertama yang Allah kaitkan tentang Ramadan ni tuan-puan sekalian, dengan Ramadan ni tuan-puan sekalian adalah berkaitan dengan apa? Turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Tu nombor 1. Tapi kita hari ini tuan-puan sekalian, bila sebut je Ramadan, the first thing yang pop up in our mind, yang terlintas kat kepala kita adalah perkara apa tuan-puan sekalian? Kita terlintas tentang puasa kan? First thing, bila sebut Ramadan je bulan puasa. Ramadan je bulan puasa. Benda pertama yang kita akan terlintas kat kepala kita bila sebut Ramadan. Tapi tidak pada apa yang dipersembahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bila Allah sebut Ramadan, Allah sebut tentang bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itu nombor 1. Maksudnya tuan-puan sekalian, sebelum disyariatkan puasa pada orang Islam, para sahabat dan Nabi Muhammad sendiri kenal Ramadan itu sebagai bulan yang turun Al-Quran. Dan tuan-puan sekalian, berapa lama para sahabat dengan Nabi ni duk ada satu mentaliti bahawasanya Ramadan tu bulan Quran. Berapa lama? 15 tahun tuan-puan sekalian. Sebab disyariatkan puasa pada tahun ke-15 kenabian. Which mean daripada tahun pertama Nabi jadi Rasul sampai tahun ke-15 tidak disyariatkan lagi puasa pada bulan Ramadan. Maksudnya asal dengar saja Ramadan, yang sentiasa diingati oleh Nabi dengan para sahabat adalah Nabi duk ingat pasal Ramadan ni bulan turun Quran. Dan ianya berlaku selama 15 tahun tuan-puan sekalian. 23 tahun Nabi jadi Rasul, 15 tahun which mean lebih separuh daripada tempoh Nabi jadi Rasul tuan-puan sekalian. Sahabat-sahabat dengan Nabi duk kenal bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, bagi saya, kalau itu adalah perkara pertama yang dikenali oleh Nabi dan para sahabat tentang Ramadan, maka kita juga tuan-puan sekalian kena kembali seperti apa yang Nabi kenal dan apa yang sahabat kenal tentang Ramadan sebagai perkara yang pertama. Iaitulah bulan turunnya Al-Quran. Maka tidak dapat tidak tuan-puan sekalian, Ramadan yang bakal kita akan sambut tak lama lagi, Ramadan yang akan datang perlu kita hangatkan aktiviti, kena rancakkan aktiviti Al-Quran.
Tak kira sama ada membaca ke ataupun kita mentadabbur ke, kita mengaji ataupun kita tadarus ke, yang penting aktiviti dengan Quran ni perlu dijadikan sebagai amalan. Kenapa saya kata tuan-puan sekalian kena jadikan aktiviti? Sebab dalam ayat ini Allah sebut tentang fihil Qur'anu hudal linnas. Quran itu tujuannya untuk menjadi ataupun memberikan petunjuk kepada sekalian manusia. Tapi kalau tuan-puan sekalian tengok pada ayat kedua surah Al-Baqarah, iaitu Allah sebut alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan? Ayat 1 ke ayat 2 tu? Ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. So dalam ayat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kaitan dan apa persamaan? So first thing kita tengok apakah persamaan di antara ayat kedua dengan ayat 185 surah Al-Baqarah ni. Iaitu dia menggambarkan apa tujuan Quran tu. Untuk menjadi hudan, untuk menjadi petunjuk. Ayat kedua tadi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada perkataan hudan dekat situ. Sama juga dengan ayat 185 Al-Baqarah. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. So ada perkataan hudan, itu adalah perkara pertama yang sama. Cuma lil apa tu yang berbeza? Kalau dalam ayat 2 lil muttaqin. Dalam ayat ke-185 Al-Baqarah linnas. Dia beza untuk siapa tuan-puan sekalian. Tapi by the end, muttaqin tu juga merujuk kepada manusia. Kan? So muttaqin tu juga merujuk kepada manusia. So idenya adalah petunjuk. Itu pun saya nak sampaikan. Idenya adalah petunjuk. Tapi petunjuk tu akan berlaku time bila? Petunjuk tu akan berlaku time bila? Petunjuk ni akan berlaku tuan-puan sekalian bila mana Al-Quran itu telah menjadi rutin yang tak mampu dipisahkan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Al-Quran tu benar-benar menjadi petunjuk. Daripada mana kita dapat hint yang Allah suruh jadikan Quran tu sebagai rutin yang tak boleh miss langsung? Daripada apa yang Allah sebutkan dalam ayat kedua tadi. Perasan tak? Ayat kedua ni, which mean ayat yang masih lagi awal tau. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat 1, lepas tu ayat 2. Masih lagi awal surah Al-Baqarah. Tapi ayat kedua lagi Allah telah menggunakan zalikal kitab. Allah telah menggunakan kata ganti nama pada Al-Quran itu. Tidak menyebutkan perkataan Al-Quran secara direct. Perasan tak perasan? Zalikal kitab. Inilah Al-Kitab. Allah tak kata zalikal Qur'anu la raiba fihi. Allah kata zalikal kitabu. Allah menggantikan perkataan Al-Quran yang sepatutnya lebih obvious guna Al-Quran, tapi digunakan zalikal kitab. Tak guna zalikal Quran. Tak sebut hadzal Quran. Zalikal kitab. Kenapa Allah tak sebut je Quran direct, tapi Allah guna kitab? Dan tuan-puan sekalian, dirakamkan waktu ayat kedua Al-Baqarah dibacakan oleh Nabi kepada kaumnya, tak ada pula pada waktu itu orang bertanya, kitab mana nak kena baca ni? Kitab mana yang jadi petunjuk ni? Kan? Bila dia dengar saja daripada mulut Nabi, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, semua orang tak perlu tanya soalan kitab mana, semua orang tahu dah kitab yang dimaksudkan oleh Nabi bila Nabi baca ayat tu, kitab tu adalah Al-Quran. Persoalan, kenapa tak wujud persoalan? Kenapa tak ada orang tanya kitab mana? Kenapa semua orang tahu itu adalah Al-Quranul Karim? Tidak ada kitab lain yang dirujuk. Mestilah Quran yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Kenapa? Sebab Al-Quran pada waktu itu telah menjadi satu kitab yang rutin kepada orang beriman dan rutin juga kepada orang tidak beriman. Okey, rutin untuk orang beriman obvious lah sebab dia dah selalu membaca kitab Al-Quran tu, maka dia nampak kitab itu tak lain dan tak bukan merujuk kepada Al-Quran sebab Quran sudah jadi rutin dalam kehidupan dia. Tapi kenapa saya kata dia juga jadi rutin kepada orang tidak beriman? Sebab apa? Sebab ini tanda tuan-puan sekalian, Nabi ni asal celek je bangun tidur tuan-puan sekalian, dia duduk keluar daripada rumah, yang keluar daripada mulut Nabi ni tuan-puan sekalian tidak lain tidak bukan adalah wahyu yang Allah turunkan kepada baginda. Nabi duk sebutkan apa yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu tu. Nabi bacakan Quran balik kepada semua kaum dia tuan-puan sekalian. Tak kira lah beriman ke tak beriman, Nabi akan baca. So bila itu kerja buat Nabi tiap-tiap hari daripada pagi sampai ke malam tuan-puan sekalian, mana tak rutin kepada orang tak beriman tuan-puan sekalian? Tiap-tiap hari duk dengar Quran kat telinga ni. Tiap-tiap hari Nabi duk bacakan, Nabi duk bisikkan, Nabi duk bacakan pasal Quran dekat telinga ni. So bila orang tak beriman dengan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kenapa orang tak beriman tu dia tak tanya dekat Nabi kitab apa? Kitab mana satu yang menjadi petunjuk ni? Dia tak tanya, dia tahu dah Quran. Sebab Quran tu telah menjadi satu apa? Satu kebiasaan, satu rutin walaupun mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi tuan-puan sekalian, persoalan yang kita kena tanya paling besar dekat sini adalah Al-Quran disebutkan dalam ayat ke-185 surah Al-Baqarah ni
diturunkan dalam bulan Ramadan dan menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Tapi the first requirement untuk kita mendapat petunjuk daripada Quran ni adalah berdasarkan ayat kedua surah Al-Baqarah, sudahkah Al-Quran menjadi rutin dalam kehidupan? Itu nombor satu. Sudahkah Al-Quran menjadi rutin dalam kehidupan kita? So aktiviti Quran lah, tak kiralah kita ni tilawah ke, tak kiralah kita tadarus ke, tak kiralah kita tafsir ke, tak kiralah kita tadabbur ke, maka tuan-puan sekalian, rutin tu kena ada. Rutin tu kena ada. Kita kena rasakan seolah-olah bila tak ada rutin tu satu hari, tuan-puan sekalian, kita rasa macam seolah-olah kita hilang nyawa, kita hilang oksigen dalam kehidupan kita satu hari. Kena jadi seperti mana Nabi Muhammad SAW melihat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tengok wahyu, Nabi menganggap wahyu itu seolah-olah macam oksigen dalam kehidupan Nabi. Nabi tak dapat sentuhan wahyu daripada Allah, Nabi rasa lost. Nabi rasa macam ada something wrong dalam kehidupan dia. Maka kita ada tak rasa something wrong bila tidak ada aktiviti Quran dalam satu hari? So mesti kena ada, tuan-puan sekalian. Mesti kena ada. Kita kena peruntukkan satu masa supaya Quran tu benar-benar menjadi rutin dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So zalikal kitab tu. So lepas habis cerita pasal dah jadi rutin tu, barulah datang cerita pasal la raiba fih, tak boleh nak ragu dengan Quran. Ramai orang dia skip terus, dia tak highlightkan tentang zalikal kitab tu. Rupa-rupanya zalikal kitab tu merujuk kepada ideanya, tadabburnya adalah rutin. So lepas jadi rutin baru kita bawa cerita pasal tak boleh ragu dengan Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Masa itulah baru dia akan menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Boleh faham So tuan-puan sekalian, saya nak cerita pasal benda tadi ya tuan-puan sekalian, tetapi kita masuk cerita pasal ayat kedua surah Al-Baqarah tu. Poin saya nak sampaikan adalah Ramadan dikenali lebih dengan bulan Al-Quran. So kalau kita selama ni mungkin ada masalah tidak menjadikan lagi Al-Quran sebagai rutin, so why not sebelum nak masuk Ramadan ni kita dah start panah enjin dah. Kita dah start panah enjin tuan-puan sekalian. Cuba wujudkan sekecil-kecil aktiviti berkaitan dengan Al-Quran yang kita cuba konsisten setiap hari. Dan jangan pernah kita rasa macam, Ustaz, saya mampu baca beberapa ayat je Ustaz, saya boleh baca terjemahan beberapa ayat je. Tak kisah. Yang penting adalah make sure rutin tu tak pernah miss. Jangan satu hari berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Okay, boleh Okay, part tu saya nak cerita sikit. Cuma tuan-puan sekalian, perasan tak bila Allah dah sebut tentang Al-Quran, masa tu Allah dah sebut juga dalam ayat 185 ni tentang puasa. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang telah melihat anak bulan, tuan-puan sekalian, maka kenapa? Falyasum, kena puasa. So ada cerita pasal Quran, ada cerita pasal puasa. Dan menarik tuan-puan sekalian, lepas habis cerita pasal puasa ni, saya ringkaskan cerita. Cuba tengok ayat 186 cerita pasal apa. Ayat 185 cerita pasal Ramadan, Al-Quran, puasa. Tapi lepas cerita pasal Ramadan, Quran, puasa, ayat 186 cerita pasal apa? Pasal doa. Betul? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mustajabkan, Allah memakbulkan doa hamba-hambanya yang berdoa. Tuan-puan sekalian, ada cerita pasal doa lah. Jadi tuan-puan sekalian, nak tahu tak? Di samping kita mengejar Ramadan ini adalah bulan untuk kita perbanyakkan baca Quran, kita menjaga puasa wajib, rupa-rupanya Ramadan juga sangat-sangat berkait rapat dengan aktiviti berdoa kepada Allah. Yang ni mungkin jangan-jangan kita duk dengar ustaz-ustaz kita duk galakkan. Mesti dia kata, oh nanti jaga Ramadan tu, nanti jaga puasa. Ramadan nanti banyak baca Quran, banyak khatam Quran, banyak tadabbur Quran. Yang tu kita biasa duk dengar, ustaz-ustaz kita duk pesan. Tapi siapa sangka Al-Quran memperlihatkan Ramadan dan puasa itu sangat berkait rapat dengan kena banyakkan berdoa kepada Allah. Okey. Nak tahu tak kenapa saya katakan Ramadan berpuasa ada kaitan dengan berdoa? Yang ni kita kena tengok ada lagi dua ayat yang kita nak bincang, iaitu ayat 249 dengan ayat 250. Okey, nak buka 249 250 tuan-puan sekalian. Okey. Dalam ayat 249 250 surah Al-Baqarah, kalau tuan-puan sekalian perasan, itu cerita pasal Talut lawan Jalut. Cerita pasal tentera Talut melawan Jalut, tuan-puan sekalian. Okey. Saya tak nak cerita panjang sebab tujuan utama jemputan malam ni adalah cerita pasal surah Al-Qadar. Ni macam introduction dulu tuan-puan sekalian, sikit intro. Okey. So tuan-puan sekalian, dalam ayat 249 tu Allah ada sebut. Saya tak nak baca nas dia, tuan-puan sekalian boleh baca sendiri. Saya nak ringkaskan cerita. Allah ada sebut tentang Talut ada bagi tahu tentera-tenteranya yang nak pergi berperang dengan Jalut, kamu semua nanti akan diuji dengan sebatang sungai.
Mubtalikum binahar. Kamu akan diuji dengan sebatang sungai pula. Sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Maka Talut pun bagi tahu tuan-puan sekalian, siapa yang minum daripada air itu, maka dia bukan daripada kalangan aku. So tuan-puan sekalian, bayangkan orang yang sudah memacu kuda, bergerak dengan perjalanan yang sangat jauh, tiba-tiba dia bagi tahu siap-siap oleh batalion ataupun komander tentera, bukan batalion, komander tentera. Komander kata apa? Kalau kamu jumpa sungai pah ni, tak boleh minum. Apa perasaan tuan-puan sekalian yang nak pergi berperang? Patutnya bila kita dapat jumpa sebatang sungai, sebelum kita pergi bertempur dengan pihak musuh, tentera Jalut, supposedly sungai itulah sumber untuk kita recharge balik kita punya tenaga yang sudah hilang. Tetapi yang lebih mengejutkan tuan-puan sekarang ni adalah Talut telah mengarahkan semua tentera-tenteranya untuk berpuasa. Ni cerita kaitan dengan ayat 185 tadi. Talut seolah-olah memerintahkan tentera-tenteranya untuk berpuasa pada waktu ini. Kan? Patutnya dah jumpa sungai, minum lah. Tetapi dia kata, faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum bukan lagi daripada kalangan aku. So dia gugur keahlian menjadi tentera untuk pergi lawan dengan Jalut tu puan sekalian. So ada cerita pasal orang yang diminta berpuasa dalam ayat 249 surah Al-Baqarah. Ada cerita pasal orang yang diminta untuk berpuasa oleh komander tentera ni. Dari tu puan sekalian, kita ingat dah kena puasa ni kan. So ada cerita lah tu puan sekalian, saya tak nak cerita pasal akhirnya jadi sikit ramai orang yang minum dan sebagainya. Tapi tuan-puan sekalian, antara benda yang menarik juga adalah lepas ayat 249 ada ayat 250. Cuba tuan-puan sekalian tengok ayat 250 cerita pasal apa? Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ni cerita pasal apa ni? Doa kan? Tuan-puan sekalian sama tak dengan ayat 185 186 punya rentak dengan ayat 249 250 punya rentak? Sama. 185 cerita pasal puasa, 186 pasal doa. 249 cerita pasal puasa, 250 cerita pasal doa. Rentak yang sama, rhythm yang sama Allah bawa. Seolah-olah di samping Ramadan, bulan puasa ni kita duk kejar untuk perbanyakkan bacaan Al-Quran, banyak untuk faham Al-Quran, kita jaga puasa kita. Rupa-rupanya Ramadan dan puasa juga tidak pernah memperkecilkan amalan berdoa kepada Allah. Kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tak terkejut orang-orang yang sangat mulia di mata Allah seperti yang dirakamkan dalam surah As-Sajdah, iaitu bila mana orang itu tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Kita ingat ke dia tinggalkan tempat tidur tu? Kan? Betul Kak Liza? Tempat tidur kan? Dia tinggalkan tempat tidur dia tuan-puan sekalian. Dia pergi bangun malam, kita ingat ke dia banyak solat tahajud? Dia betul lah solat tahajud, tapi Allah kata yang dominan yang dilakukan waktu dia bangun malam tu, Allah tak highlightkan tentang yusalluna fil lail, bukan solat pada waktu malam. Yang Allah highlightkan dalam surah As-Sajdah adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Berdoa tu yang Allah highlight. Patutnya pada waktu malam, bangun malam ni patutnya highlight lah pasal banyaknya orang tu bersujud ke berdoa, tapi Allah highlight pasal yad'una rabbahum. Berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, dalam keadaan ketakutan dan penuh ketamakan kepada Allah. So seolah-olah memang idea puasa dengan idea berdoa ni tak terpisah. Berdasarkan Tanasuk ayat 185, 186, 249, 250 surah Al-Baqarah. Dia tak terpisah tuan-puan sekalian. Maka tuan-puan sekalian kena banyakkan berdoa tiap Ramadan. Pasal Al-Quran tu memang dah banyak ustaz untuk cerita. Tapi saya nak ambil satu pot yang mungkin jarang dibawa oleh para asatizah, iaitu berdoa ni adalah benda yang kita kena perbanyakkan sewaktu bulan Ramadan. Kena banyakkan. Berpandukan Tanasuk yang saya bawa tadi tuan-puan sekalian. Dan kalau tuan-puan sekalian perasan, bila kita sudah tahu berkaitan dengan saya kena banyak berdoa kepada Allah sekarang ni. Sebab Ramadan memang nampak dia punya pertalian tu, puasa dan doa tu tak terpisah. Tapi persoalan muncul sekarang ni adalah, saya nak doa apa? Kan? Kita ni doa macam-macam dalam kepala kita ni tuan-puan sekalian. Nak kena minta doa macam-macam doa kita dah hafal. Kan? Tapi soalan sekarang ni, apa keutamaan? So kita boleh doa macam-macam. Memang kita dituntut untuk berdoa pun dalam Ramadan ni. Kita boleh doa apa sahaja. Tapi kalau ditanya kepada saya, apakah keutamaan untuk saya berdoa sewaktu bulan Ramadan? Maka tuan-puan sekalian dicadangkan oleh tentera Talut dalam ayat 250 ni.
Boleh ambil apa cadangan tentera Talut untuk kita jadikan permintaan yang kita prioritize, kita utamakan sewaktu bulan Ramadan ini. Apakah benda yang perlu kita utamakan meminta time Ramadan ini, tuan-puan sekalian? Saya tak kata doa lain tak boleh. Boleh. Tapi mana keutamaannya? Talut telah mengarahkan tentera-tenteranya berpuasa tak boleh minum, tapi apakah doa yang dititipkan lepas waktu dia berpuasa, tuan-puan sekalian? Rabbana afrigh alaina sabran. Maksudnya apa, tuan-puan sekalian? Afrigh ni, dia bukan sekadar minta Allah bagi sabar. Kalau kita baca terjemahan, tuan-puan sekalian, dia kata limpahkan sabar. Tapi afrigh ni, lebih tepat terjemahannya adalah penuhkan. Rabbana, Tuhan kami, afrigh alaina sabran, penuhkan ke atas kami ni kesabaran. Penuhkan ke atas kami ni kesabaran. Dia seolah-olah macam ni, saya buat analogi mudah. Katakanlah kita punya kapasiti hati, banyak ni. Kapasiti ni boleh saya buat lift sekali kan. Kapasiti hati kita banyak ni, contoh. Kapasiti hati kita banyak ni. Lalu permintaan doa ni bermaksud, kalau kapasiti hati saya banyak tu, maka ya Allah, kalau ada perkara yang perlu dipenuhkan, aku nak minta kau penuhkan dengan kesabaran tu. Jangan penuhkan dengan benda lain. Sebab ada orang yang ada lompang di hatinya tetapi dipenuhkan dengan perkara-perkara yang lara. Dengan hiburan, dengan keseronokan. Tapi yang sekarang ni doa pada waktu ini adalah, tuan-puan sekalian, sewaktu ada kelompangan di hati orang-orang yang beriman, diminta oleh orang beriman, khususnya tentera Talut yang sedang berpuasa, diminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada lompang tu ya Allah, kau penuhkan dengan kesabaran. Betul tak, tuan-puan sekalian? Sabar ni benda yang sangat penting. Sangat penting. Dan tuan-puan sekalian, hari ini bila kita sebut tentang kita nak hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya kita mampu sustain beriman kepada Allah selagi mana kita mempunyai sabar. Dan tuan-puan sekalian, perasan tak dalam Al-Quran bila Allah sebut tentang nak minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah tak sebut solat dulu tapi Allah sebut tentang sabar dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah ke bis-salati was-sabar. Bis-sabri was-salah kan sabar dulu baru solat. So sebab itulah, tuan-puan sekalian, dalam ayat ni bila orang-orang tentera-tentera Talut ni diuji dengan dah ramai dah, tentera-tentera dah tak ada dalam medan perjuangan sebab dah ditapis dekat sungai tadi. So kita punya bilangan sudah jadi minoriti, maka doa yang diminta pada Allah, ya Allah bagi aku kesabaran supaya aku mampu konsisten. Sebab orang beriman, dia bukan target untuk nak buat benda tu. Orang beriman punya target sekarang ni adalah bagi dia ada kesabaran untuk konsisten buat benda tu. Betul tak? Sebab itu ada salah satu definisi sabar menurut Sayyidina Umar, tuan-puan sekalian. Salah satu sabar yang digariskan oleh Sayyidina Umar, tuan-puan sekalian, adalah sabar dalam melakukan amal soleh. Sabar dalam melakukan ibadah. Kan? Sebab apa? Sebab solat ramai orang boleh buat. Tapi untuk sabar melakukan solat, tuan-puan sekalian, yang tu tak ramai orang boleh buat. Sebab tu bila ada orang solat, tapi dia tak sabar, dia cepatkan solat dia. Dia baca pendek-pendek cepat nak habis solat, dia tak sabar. Ada orang dia tak boleh sabar, tuan-puan sekalian, untuk apa? Untuk nak buat lagi dan lagi solat yang dah dilakukan, tuan-puan sekalian, maka dia tinggalkan pada hari-hari yang seterusnya. So sabar tu kunci. Sabar tu kunci. Maka sebab itulah, tuan-puan sekalian, bila tentera Talut nak pergi lawan dengan Jalut di nombor 1, dia minta pada Allah, bagi aku sabar ni, wahai Tuhan, penuhkan kelompangan dalam hati aku ni dengan kesabaran. Sebab sangat penting. Itu yang menentukan aku ni akan istiqamah ke tidak dalam jalan perjuangan. Itu nombor 1. Yang kedua, tuan-puan sekalian, bila kita dah minta kesabaran, dia berkait rapat dengan istiqamah. Sebab tu ayat kedua, atau permintaan kedua, وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. Yang tu ada kaitan dengan istiqamah tu, tetapkan pendirian kami. So bukan tetapkan pendirian kami dulu baru bagi sabar. Sabar tu yang akan membantu kita untuk tetap pendirian dan istiqamah, tuan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian, bila sudah ada dua perkara ini dalam hati manusia, dia sudah ada penuhkan hati dia dengan sabar, lepas tu dimintakan untuk Allah tetapkan pendiriannya, maka kemenangan pasti akan jadi milik dia. Tuan-puan sekalian, di akhir puasa, di 1 Syawal tu kita meraihkan apa? Kemenangan kan? Kemenangan kan? Aidul Fitri. Kan? Kita tertanya-tanya, Ustaz, macam mana saya nak maknakan Ramadan akan datang ni supaya 1 Syawal tu nanti saya benar-benar menang. Saya betul-betul menang. Kan? Macam mana saya nak pastikan hidup saya, bila saya dapat hidup selama 30 hari Ramadan, 1 Syawal tu macam mana saya nak pastikan saya betul-betul menang di mata saya dan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat tidak, kita kena mengundang nasrun daripada Allah. Nasrun. Pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada orang minta tolong kepada Allah dalam value isti'anah. Ada orang minta tolong pada Allah dengan value istighatsah. Tapi yang paling berharga pada sebuah permohonan pertolongan tuan-tuan sekalian adalah nasru. Nasru. Okay? Nasru ni tolong juga, isti'anah pun tolong juga, istighatsah pun tolong juga. Tapi apakah beza nasrun? Makna pertolongan dalam sebutan nasrun. Nasrun ni adalah pertolongan yang tidak mampu dipatahkan oleh pihak musuh. Maksudnya kalau Allah bagi pertolongan tuan-tuan sekalian dalam sebutan nasrun, dia pasti akan membuahkan kemenangan. So rupanya memang berkait rapat dengan puasa kita selama ni tuan-tuan sekalian. Sebab di akhir nanti kita nak menuju kemenangan. Tapi nak menang tu cara macam mana? Cara macam mana? Saya kena mendapat nasrun minallah. Saya kena mendapatkan nasrun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So once Allah bagi nasrun, memang tidak akan ada mana-mana pihak boleh patahkan pertolongan Allah dan boleh mengalahkan nasrun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-puan sekalian, dalam peperangan Badar, bila sudah menang saja tentera-tentera Badar, Allah ubah perkataan tolong tu kepada nasrun. Berarti sebelum Allah bagi pertolongan tu, Allah sebut ittastaghithuna rabbakum. So nombor satu tu pertolongan tu disebut dalam sebutan istighatsah. Yang tu sebelum pertolongan Allah bagi tuan-puan sekalian. Istighatsah digunakan. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Bila dah menang tentera Badar tuan-puan sekalian, lepas Allah sertakan 1000 para malaikat untuk bersama-sama dengan tentera Badar, lepas dah menang terus Allah sebut wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan melainkan dia datang juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dah menang Allah guna nasrun. So betul lah pertolongan nasrun iaitu kemenangan adalah benda yang tak terpisah. Pertolongan yang pasti mendapat kemenangan adalah pertolongan yang berupa nasrun saja. Sebab itulah tentera-tentera Talut pada permintaan terakhir lepas minta sabar, lepas minta tetap pendirian, nombor 3 dia minta apa? Wansurna. Nasarah. Dia minta untuk Allah bagi tolong yang pasti menang punya. Bukan minta tolong biasa-biasa ni, tapi minta tolong tuan-puan sekalian yang Allah confirm bagi saya kemenangan dengan nasrun. Sebab itulah tuan-puan sekalian, di saat Nabi kena halau keluar daripada Mekah, kena berhijrah ke Madinah tuan-puan sekalian, lalu tak lama lepas tu Allah turunkan surah Al-Fatah kan? Surah Al-Fatah pula. Surah An-Nasrun, surah An-Nasrun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Walaupun keadaan tak berpihak pada Nabi, berlaku Hudaibiyah dan sebagainya tuan-puan sekalian, tapi by the end bila Allah kata aku nak bagi nasrun kepada kamu wahai Muhammad. Walaupun Nabi berada jauh daripada kampung halaman, kena halau tuan-puan sekalian pergi berhijrah ke Madinah, kena pulau dekat tempat sendiri berhijrah ke Madinah. Keadaan tak berpihak pada Nabi. Tapi tak berpihak pun tuan-puan sekalian, kalau Allah nak bagi nasrun kepada Nabi dengan tentera-tentera Muhammad, pasti ianya akan membuahkan kemenangan. Pasti akan membuahkan kemenangan. Walaupun Hudaibiyah menyebabkan Nabi tak boleh nak masuk Mekah, kena tangguh untuk masuk Mekah tuan-puan sekalian. Tapi dah, kalau Allah kata aku nak bagi nasrun, sekatlah celah mana sekalipun, tidak akan ada mana-mana pihak boleh patahkan pertolongan Allah yang berupa nasrun. Maka kita nak sebut tentang kita nak menang di akhir Ramadan tuan-puan sekalian. Masuk 1 Syawal kita nak menang. Maka nak menang tu bukan semata-mata kita kena ada strategi, tapi kok mana pun kita kena undang nasrun minallah. Itu poin saya. Jadi kalau tuan-puan sekalian tanya apa keutamaan untuk saya berdoa di Ramadan ni, sebab Ustaz sebut tadi puasa dan doa ni tak terpisah, maka doa apa saya nak panjatkan pada Tuhan? 3 benda ni. Sabar, minta Allah tetapkan pendirian, dan yang ketiga tuan-puan sekalian minta Allah bagi betul-betul menang lah. Bagi kita pertolongan yang menyebabkan kita ni akan betul-betul menang tuan-puan sekalian. Sebab by the end, la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tuan-puan sekalian, tidak ada kekuatan melainkan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. So pertolongan, kekuatan untuk kita benar-benar menang pada 1 Syawal itu adalah kita kena mohon pada Allah. Bukan semata-mata datang daripada effort ataupun usaha kita semata-mata. Kan? So 10 malam terakhir tuan-puan sekalian, kita nak bangun qiyam untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. So kekuatan tu kita nak kena minta pada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menang ke tidak tuan-puan sekalian? Nak menang ke tidak untuk dapat Lailatul Qadar? Nak menang. So menang tu mesti datang daripada Allah. Kita kena yakin Allah je boleh bagi kemenangan itu. Ada orang duk set jam tuan-puan sekalian nak bangun, tapi Allah tak takdirkan, mungkin barangkali Allah gagalkan perancangan. So kita tidak mahu Allah gagalkan perancangan kita, maka minta tolong supaya Allah benar-benar bagi kita kemenangan.
Doa ni boleh diamalkan bila-bila masa ke? Boleh, Kak Liza, boleh. Tak ada masalah. Bila-bila masa boleh amal. Cuma tuan-puan sekalian, bila saya nampak tanasuk tu, saya kata Ramadan nantilah. Sekarang ni boleh doa dah. Cuma nak kata bila orang tanya soalan, Ustaz dah kata dah puasa dengan doa ni tak terpisah amalan tu. So nak doa apa? Saya cadanglah doa ni. Berdasarkan apa yang orang puasa lakukan dalam ayat 250 ni. So dia tinggal puasa juga ni, tapi apa doa orang puasa dalam ayat 250 ni? Iaitulah dia doa tentang 3 perkara tadi tuan-puan sekalian. Okey, itu baru mukaddimah tuan-puan sekalian. Baru tu mukaddimah. Baru nak masuk surah Al-Qadar. Okey, siapa yang masuk lambat tu untunglah, dia baru mukaddimah. Baru mukaddimah. Baru kita nak masuk topik yang telah diamanahkan kepada saya bincang malam ni tuan-puan sekalian. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah tuan-puan sekalian saya nak warm up tuan-puan sekalian punya topik malam ni tuan-puan sekalian untuk melihat sisi yang berbeza. Tuan-puan sekalian pernah dengar ke topik pasal ni dikupas oleh mana-mana asatizah? Kan? Sebab tu saya nak buat cerita pasal tentera Talut dengan Jalut ni rupa-rupanya ada kaitan dengan ayat 185 186 tuan-puan sekalian. Okey. So harapnya benda yang barulah tuan-puan sekalian boleh buka dimension betapa Quran ni tuan-puan sekalian dia ada benda yang dinamakan sebagai terjahit di antara satu sama lain. Wal Quranil Hakim, dia ihkam. Dia terjahit di antara satu sama lain. Tanpa kita duga tuan-puan sekalian, betul lah sama je. 185, 186, 24, 950. Dia dipertemukan dengan sangat cantik. Sangat indah tuan-puan sekalian. Okey, baik. Jom kita masuk surah Al-Qadar tuan-puan sekalian. Okey, kita mulakan istiazah sekali lagi. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Surah Al-Qadar ni tuan-puan sekalian, saya tak rasa nak bincang satu-satu ayat lah. Saya rasa mana-mana yang menarik untuk saya keluarkan daripada surah Al-Qadar. Kalau tuan-puan sekalian nak tengok deeper look, satu kupasan yang mendalam, maka tuan-puan sekalian boleh buka kot Facebook Tadabbur Center. Saya memang ada kongsikan kuliah saya dengan Pertubuhan Inspirasi Kasih. Memang saya dengan kuliah dengan Pertubuhan Inspirasi Kasih ni, memang saya tak rushing. Saya memang kalau kata kuliah tu sejam, saya nak kupas satu ayat, saya kupas satu ayat je. Sebab dia tak rushing, dia tak ada saat saya untuk ustaz kena habiskan cepat, tak ada. Dia ikut time saya. So sebab itulah tuan-puan sekalian, kadang bila sejam lebih saya bersiaran tu, kadang-kadang saya bincang satu ayat je. Kadang satu ayat tu pun tak habis lagi tuan-puan sekalian. Masuk kelas baru, ada sambungan lagi tentang ayat yang lepas. Jadi kalau nak tengok deeper look, satu pemerhatian yang mendalam pada setiap ayat ni, boleh buka kuliah-kuliah siri-siri Tadabbur Surah Al-Azim lah. Dalam page Tadabbur Center ataupun page Pertubuhan Inspirasi Kasih. Cuma surah Al-Qadar ni saya nak point out beberapa benda yang menarik lah tuan-puan sekalian ya, untuk sama-sama kita berikan perhatian pada surah yang sangat-sangat dekat dengan kita, khususnya berkaitan dengan Ramadan. Okey. Surah Al-Qadar ni tuan-puan sekalian, dia adalah surah yang dia termasuk dalam kategori surah-surah inna. Surah-surah yang dimulakan dengan inna. Dalam Al-Quran ada 4 surah yang dimulakan dengan inna. Ada berapa? Ada 4 surah yang dimulakan dengan inna. Surah yang pertama adalah surah Al-Fatah. Surah yang pertama surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu surah yang pertama. Ada 4. Yang pertama surah Al-Fatah. Surah yang kedua adalah surah Nuh. Surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Okay? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Surah Nuh. Pertama surah Al-Fatah, yang kedua surah Nuh. Yang ketiga surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu surah yang ketiga. Kategori surah inna. Dan surah yang keempat, surah apa? Satu lagi, cetaka. Al-Kautsar lah. Surah Al-Kautsar. Surah favorite kita semua kan? Tuan-puan sekalian, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. So basically ada 4 surah inna. Al-Fatah, Nuh, Al-Qadar, Al-Kautsar. Okey, kenapa saya nak keluarkan surah-surah inna ni pada tuan-puan sekalian? Apa kepentingan? Kenapa tak terus masuk lagi topik surah Al-Qadar Ustaz? Kenapa nak cerita pasal benda lain? Tuan-puan sekalian, keempat surah inna ni dia berkait rapat antara satu sama lain. Seperti surah Hawamim yang bermula dengan Hamim, seperti surah Musabbihat yang bermula dengan tasbih, ada tanasub dia, ada perkaitan dia. Sama juga. Surah-surah inna ni ada perkaitan di antara satu sama lain. Dan persamaan di antara keempat surah ni tuan-puan sekalian yang paling ketara adalah keempat surah ini berbicara tentang kemenangan. Keempat surah ni persamaan yang paling ketara adalah keempat surah ini bercerita tentang kemenangan. Surah Al-Fatah bercerita pasal kemenangan Rasulullah mengambil alih semula kota Mekah setelah berlakunya Hudaibiyah yang kelihatan agak berat sebelah. Okey, agak berat sebelah. Saya ulang surah Al-Fatah merujuk kepada kemenangan kepada tentera Muhammad dan Rasulullah sendiri
ke atas Mekah setelah berlakunya perjanjian berat sebelah sewaktu di Hudaibiyah. Itu cerita surah Al-Fatah. Kemenangan juga tu, kemenangan kepada Nabi Muhammad semula. Surah Nuh, tuan-puan sekalian, adalah kemenangan kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Sebab dalam surah Nuh, tuan-puan sekalian, ada doa Nabi Nuh alaihi salam saja. Dalam surah Nuh tu, doa Nabi Nuh yang berdoa kepada Allah untuk Allah hentikan ataupun tamatkan keturunan-keturunan orang-orang yang tak beriman kepada Allah. So kemenangan kepada orang beriman lah dalam surah Nuh ni. Kemenangan kepada orang beriman iaitulah kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Nuh. Itulah kemenangan dalam surah Nuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Surah Al-Qadar pula adalah surah kemenangan kepada surah kemenangan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya buat mereka yang bertemu malam Al-Qadar. Kemenangan untuk umat Nabi Muhammad, khususnya mereka yang bertemu malam Al-Qadar. Kemenangan. Itu adalah surah yang ketiga dan cerita kemenangan yang ketiga. Dan surah keempat, surah Al-Kautsar, juga berbicara tentang kemenangan, iaitu kemenangan Nabi Muhammad ke atas Abu Lahab yang dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Kemenangan Nabi Muhammad ke atas Abu Lahab. Sebab bila mana Nabi Muhammad kematian anak lelaki, tuan-puan sekalian, kan Abu Lahab duk canang dekat satu Mekah, batara Muhammad, batara Muhammad. Nabi Muhammad telah terputus kemuliaan daripadanya, telah terputus kemuliaan daripada Nabi Muhammad. So disangkakan bila Nabi Muhammad, bila Abu Lahab duk melaungkan kat sekeliling Mekah dengan satu slogan sebegitu, ingatkan Nabi Muhammad kalah. Tak. Allah kata, bukan kamu yang kalah, inna syani'aka. Sesungguhnya dialah, bukan kamu wahai Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan kamu, tapi huwal abtar. Abu Lahab lah yang akan abtar. Bukan kamu yang akan abtar wahai Muhammad. So kemenangan Nabi Muhammad ke atas Abu Lahab, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So persamaan keempat-empat surah Inna ni adalah pasal kemenangan. Tapi kemenangan dalam bentuk yang bagaimana, tuan-puan sekalian? Kemenangan yang pasti, bukan olok-olok. Kemenangan yang pasti. Sebab maksud Inna tu sendiri, tuan-puan sekalian, adalah sesungguhnya. Sesungguhnya. Dan Inna ni sendiri, tuan-puan sekalian, dia adalah salah satu daripada adatut taukid ataupun huruf-huruf taukid. Tahu tak taukid ni apa, tuan-puan sekalian? Taukid ni bermaksud penegasan. Penguatan ataupun penegasan. Peneguhan, penguatan, penegasan. Itulah maksudnya taukid. Okay? So dia termasuk dalam huruf-huruf taukid. Inna tu salah satu daripada huruf-huruf taukid, tuan-puan sekalian. So Allah nak bagi tahu kemenangan selepas Hudaibiyah, kemenangan Nabi Nuh dan orang beriman, kemenangan umat Islam yang bertemu malam Al-Qadar, kemenangan Nabi Muhammad atas Abu Lahab itu adalah bukan kemenangan yang tengoklah nak bagi ke tidak. Tak. Allah kata keempat-empat kemenangan ini adalah kemenangan yang pasti. Sebab Allah tegaskan kemenangan tu untuk semua orang-orang yang menang pada empat-empat surah. So dia bukannya kemenangan yang tengoklah dulu nak bagi ke tidak. Tak. Ni kemenangan yang kemenangan yang pasti. So sekarang ni kita nak berbincang kemenangan yang pasti dalam surah Al-Qadar, tuan-puan sekalian. Maksudnya orang yang bertemu malam Al-Qadar, di samping mereka mendapat fadilat yang disebutkan dalam surah ini, Allah nak bagi tahu you are the winner. Ramadan ni Allah sedang mencari siapakah winner dia, siapakah pemenang dia. Dan pemenang dalam Ramadan ni adalah orang yang berjaya bertemu dengan malam Al-Qadar. He or she is the win. Mereka yang bertemu malam Al-Qadar itu adalah mereka yang betul-betul menang. Dan Allah kata mereka pasti menang. Bukan kalah. Mereka pasti menang. Mana nak dapat, tuan-puan sekalian, orang jamin kemenangan untuk kita? Yang ni jaminan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan tuan-puan sekalian, sekarang kita masuk surah ni tuan-puan sekalian. So sekarang saya nak bagi idea dulu. Surah-surah Inna. Kita tahu ada surah Inna dalam Al-Quran. Ada 4. So kita tahu kan? Baik. Surah Al-Qadar ayat pertama Allah sebut, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Okey. Baik. Dalam ayat pertama ni, tuan-puan sekalian, kalau kita baca nas ayat yang pertama ni, ada tak tuan-puan sekalian nampak perkataan Al-Quran secara jelas dalam ayat pertama ni? Adakah tak ada? Word Al-Quran itu sendiri, ada tak ada? Tapi dalam terjemahan tuan-puan sekalian ada kan Al-Quran kan? Datang daripada mana Quran tu, tuan-puan sekalian? Tengok terjemahan ada Quran, tapi dalam ayat pertama ni Quran tak nampak. Mungkin tuan-puan sekalian kata, Ustaz, dalam Quran, dalam kurungan tu tafsir. Memanglah tafsir. Tapi basically kita nampak Quran dalam ayat pertama ni secara jelas.
So ada Quran tu tapi Allah sebutkan dalam kata ganti nama. Sepatutnya terjemahan ayat pertama ni literally bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkannya. Patutnya begitu. Kalau ikut secara bahasa, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Menurunkannya. Itu terjemahan yang kalau ikut bahasa betul-betul. Telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. So hu tu betul. Hu tu merujuk kepada Al-Quran. Tapi saya tanya tadi Tuan sekalian lebih kepada ada tak disebutkan dengan jelas perkataan Quran dalam ayat tu? Tak ada. Dia tak ada. Sebab dia telah disebut dalam bentuk kata ganti nama. Iaitu hu tu lah. Menurunkannya. Dan Tuan sekalian, untuk Tuan sekalian tambahkan lagi rasa eager nak tahu, Tuan sekalian ingat tahu, Tuan sekalian masih sedang membaca ayat yang pertama surah Al-Qadar. Kita bukan baca ayat kedua sekarang ni. Kita masih lagi membaca ayat pertama surah Al-Qadar. Dan pada ayat pertama lagi tuan-puan sekalian, Allah telah menggunakan kata ganti nama. Weh, interesting. Betul tak? Interesting kan? Interesting, menarik. Menarik pula dah. Menarik kan? Nak try kedah kan? Tapi macam huduh bunyi dia. Menarik. Kan? Itu tuan-puan sekalian. Jadi tuan-puan sekalian nak katanya, ayat pertama dah guna kata ganti nama. Dia seolah-olah tuan-puan sekalian, kita duk sebut dia suka makan nasi tapi tak cerita siapa dia. Gimana? Kita buat karangan. Nak cerita pasal kawan kita. Kita mungkin nak sebut, kalau nak sebut dia tu, at least kenalah kita sebut pada ayat kedua kan. Contoh ayat pertama kita sebut nama kawan saya Ahmad, dia suka makan nasi. Kena. Bila guna dia tu kena sebab kita dah explain tu ayat pada ayat pertama, siapa dia tu. Siapa dia tu. Tapi now, ayat pertama lagi dah guna nya pada ayat yang pertama tu puan sekalian. Betul, para fidah dah boleh relate dengan apa saya bincangkan di awal tadi. Dia sama je macam ayat kedua surah Al-Baqarah tadi. The moment Nabi bacakan ayat pertama surah Al-Qadar ni, tak ada orang tanya pula, apa yang turun tu wahai Muhammad? Tak ada. Tak ada orang tanya kat Nabi, apa yang turun tu? So bila Nabi sebut, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Nabi bacakan ayat tu pada para sahabat dengan orang tak beriman pada Allah pun, dia tak tanya dah. Dia tahu dah, yang turun tu mesti Quran. Samalah, idenya adalah Quran tu telah betul-betul menjadi sebati dengan kehidupan sampai tak perlu kita explainkan lagi dah. Datangkan dengan dalam bentuk kata ganti nama sekalipun, kita tahu dah dia rujuk pada Al-Quran. Punyalah Al-Quran sudah menjadi kebiasaan yang tidak mampu dipisahkan. Punyalah Nabi betul-betul buat kerja sampai orang tak beriman pun tuan-puan sekalian, bila sebutnya tu dia tahu dah Nabi duk sebut pasalnya tu mesti Quran pun. Tak cerita pasal benda lain. Ini tanda Nabi buat kerja sungguh-sungguh. Nabi memang buat kerja berdakwah tu sungguh-sungguh sampai orang tak beriman pun tahunya tu Quran. Sampai orang kenal Quran, walaupun tak beriman, walaupun tak menerima apa yang diajarkan oleh Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak terima, tapi kebiasaan tu, Quran tu telah menjadi kebiasaan kepada orang beriman dengan orang tak beriman, tuan-puan sekalian. Itu kejayaan. Ini kejayaan, tuan-puan sekalian. Bila Quran sudah dirasai dekat sampai tak perlu perkenalkan banyak kali, sekali cukup. Datang kata ganti nama je, dah tahu dah apa benda tuan-puan sekalian tentang nya yang dimaksudkan dalam ayat ni. Cuma kekeliruan timbul adalah, so kita dah bincangkan pasalnya, so kita kena jadikan Al-Quran tu biasa betul dalam kehidupan. Sekarang kita nak bincang, ayat ni bagi tahu kat kita sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar tuan-puan sekalian yang kita semua tahu dia berada pada 10 malam terakhir Ramadan. Betul tak betul? 10 malam terakhir Ramadan. So kalau based on ayat ni tuan-puan sekalian, Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Which means start daripada 21 sampai 30 21 sampai 29 ke 21 sampai 30. Lebih kurang macam itulah ideanya. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, pelik tak pelik? Time Ramadan juga kita ada sambut satu, bukanlah sambut, kita ada macam memperingati satu hari tu. Iaitu pada 17 Ramadan, kita sambut apa? Kita memperingati apa? Nuzul Quran kan? Jadi 17 Ramadan dah masuk belum 10 malam terakhir tuan-puan sekalian? Saya jawab. So sebenarnya Quran tu turun bila? Quran tu turun pada 10 malam terakhir Ramadan Lailatul Qadar ni ke ataupun Quran turun 17 Ramadan? Siapa boleh jawab? So adakah ini tanda tuan-puan sekalian Allah Subhanahu Wa Taala tidak konsisten dalam Al-Quran? Dalam satu lagi ayat Allah kata Lailatul Mubarakah. Allah sebut yang dikatakan turun tu pada malam yang sangat berkat. Dirujuk pada malam Al-Qadar juga. 17 Ramadan tu turun ke langit dunia ke Baitul Izzah seluruh Al-Quran. 17 Ramadan Baitul Izzah. Lailatul Qadar tu turun beransur-ansur.
Tak, Lailatul Qadar tu 10 malam terakhir. Okey. So yang turun kat 10 terakhir tu apa benda Kak Liza? Keseluruhan Quran turun ke Baitul 10 Izzah. 10 ke 17 tadi? 10 malam terakhir ke 17 Ramadan ni? 17. Katanya lah 17. 17 tu yang turun kat Baitul Izzah? Okey. Kak Liza. Okey. Kak Liza tak aja. Saya dah lama tak menyakat Kak Liza. Lama tak jumpa Kak Liza lagi. Kan? Kak Liza terbalik tu. Terbalik tu. Kan? 17 Ramadan tu yang turun beransu-ansu kepada Nabi. Which mean daripada Baitul Izzah tu dah turun kat Nabi dah. Tu 17 Ramadan. Yang turun kat 10 malam terakhir Ramadan tu, yang dikatakan Lailatul Qadar ni, itu yang diturunkan dekat langit dunia tu, dekat Baitul Izzah tu. Okey, beza dia macam ni. Okey, tuan-puan sekalian, malam ni tuan-puan sekalian dah boleh tak confuse dah. So malam ni siapa yang masih lagi confuse, turun bila sebenarnya ni Ustaz sebenarnya bukan tanda Allah tak tersilap. Allah terlepas pandang, tiba-tiba dia terletak pula Lailatul Qadar. Dia bukan sebab Allah silap tuan-puan sekalian, dia bukan silap punya cerita ni. Kita yang tak faham ayat ni sebenarnya. Okey, perhatikan baik-baik. Bila Allah sebut tentang penurunan Al-Quran, Allah ada sebut dalam 2 sebutan turun dalam Al-Quran. Pertama, Allah sebut dalam sebutan anzala. Ada satu lagi sebutan turun, Allah sebut nazzala. Okey, nazzala. Anzala dengan nazzala. Okey. Anzala yang digunakan dalam ayat pertama surah Al-Qadar. Tapi dalam ayat yang ketiga, tak silap saya, surah Ali Imran, Allah sebut nazzala alaikal kitaba bil haqq. Nazzala. So dalam ayat tu Allah sebut nazzala. Tapi dalam ayat pertama surah Al-Qadar Allah sebut anzala. Okey, tuan-puan sekalian jangan duk cemas dulu. Ustaz Syamil dah cerita pasal bahasa dah ni, Let lu. Jangan duk cemas dulu. Saya akan cerita pasal benda ni step by step sampai tuan-puan sekalian clear habis-habisan. Okey, baik. Anzala ni tuan-puan sekalian adalah penurunan secara sekaligus. Anzala. Tu dah ada orang cerita dah tu. Ni rasanya Kak Halina ni. Betul dah. Agak dah. Kan? Anzala itu adalah penurunan secara sekaligus. Itu anzala. Anzala tu merujuk kepada penurunan secara sekaligus. Which mean complete dah Quran tu turun. Complete Quran tu secara sekaligus turun dengan sebutan anzala Allah sebut. Tapi ada pun bila Allah sebut Quran tu turun beransu-ansu, Allah sebut nazzala. Itu Quran yang turun dekat Nabi, daripada Baitul Izzah dekat Nabi tu, yang tu turun beransu-ansu, Allah sebut nazzala. Tu. Okey. Daripada mana saya dapat formula ni tuan-puan sekalian? Dia bukan formula tu saya cipta sendiri. Ustaz Syamil buat formula sendiri dah. Allah sebut formula ni dalam Al-Quran. Kita tengok ayat ketiga surah Ali Imran tadi, Ali Imran. Allah sebut tuan-puan sekalian dalam ayat tu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. So dalam satu ayat ada 2 penggunaan nazzala. Ada 2 perkataan turun kat situ. Nazzala, Allah kata nazzala 'alaikal kitab. Tapi bila cerita pasal turun Taurat dengan Injil, Allah tak kata nazzala at-taurata wal injil. Allah bila sebut pasal penurunan Taurat dengan Injil, Allah kata anzalat Taurat wal Injil. Kita semua maklum tuan-puan sekalian, Taurat dengan Injil ni memang Allah turunkan lengkap secara sekaligus kepada Nabi Musa dengan Nabi Isa. Sekaligus Allah bagi Taurat dengan Injil tu kepada Nabi Musa dengan Nabi Isa, tuan-puan sekalian. Gitu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, maksud yang saya nak sampaikan tuan-puan sekalian adalah itu perbezaan dia. So daripada situ kita kata, bila Taurat dengan Injil Allah turunkan sekaligus, tapi sekaligus tu Allah sebut apa penurunan dia? Anzala. So dia turun secara sekaligus tuan-puan sekalian. Anzala sebab loh Taurat turun sekaligus masa Nabi Musa diturusin. Betul. Okay? Dia turun sekaligus kat turun Sinai. Betul. Jadi tuan-puan sekalian, so daripada situlah kita buat satu formula, anzala sekaligus dan zala beransu-ansu. So yang turun 17 Ramadan tu tuan-puan sekalian adalah turun yang beransu-ansu pada Nabi tu. Tapi tak lengkap lagi pada Nabi pada 17 Ramadan tu tuan-puan sekalian. Allah turun satu sikit tuan-puan sekalian secara beransu-ansu lah. Tapi ada pun pada malam Al-Qadar ini adalah malam yang diturunkan Al-Quran ke Lauh Mahfuz secara sekaligus. Secara sekaligus tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dah faham dah?
Selepas ni jangan duk kata Allah tersilap lagi tuan-puan sekalian. Dia bukan Allah tersilap tuan-puan sekalian. It's the matter of macam mana kita cermati ayat yang disebut ataupun kalimah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. So boleh bezakan anzala dengan nazzala. Ada dua bentuk penurunan yang dimaksudkan dalam Al-Quran ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan jadi mulianya malam ini tuan-puan sekalian, malam Al-Qadar tu sebab malam itu diturunkan secara sekaligus buat kali pertama Al-Quran. So ini adalah penurunan kali pertama tuan-puan sekalian malam. So mulia malam Al-Qadar ni sebab the first time Quran turun adalah pada malam tu. Sebab itulah malam tu tuan-puan sekalian very very special. So benda yang telah bersangkut paut dengan Al-Quran dia automatik akan jadi super duper special. Perasan tak perasan? Kan? Nabi Muhammad orang biasa tapi sebab Quran turun kepada baginda, maka Nabi Muhammad jadi rasul yang sangat istimewa, special. Kan? Al-Quran turun dalam bulan Ramadan, sebelum ni Ramadan bulan yang biasa saja, tapi sebab Quran turun dalam bulan Ramadan, Ramadan disebut Al-Mubarak. Ramadan yang diberkati. Kan? Apa tak? Okay, sebab dia jadi special sebab Quran turun dalam bulan. Malam-malam, semua sekalian, setiap malam, malam itu malam yang biasa. Tapi sebab Quran turun pada malam tu, maka malam itu jadi malam yang sangat mulia. Disebut sebagai malam Al-Qadar. So sebab itulah tuan-puan sekalian, kalau semua benda-benda yang bersangkut paut dengan Al-Quran itu dimuliakan, agak-agaklah kalau manusia akhir zaman ni, dia berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, dia faham Al-Quran betul-betul, agak-agak boleh dapat kemuliaan tak daripada Allah? Boleh ya? Sebab track recordnya tuan-puan sekalian, orang yang merapatkan diri, ada sangkut paut Al-Quran dengan dirinya, maka dia akan menjadi mulia, insya-Allah. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian kena faham dari sudut itulah tuan-puan sekalian. Silap belakang bukan 17 Ramadan yang sekaligus, tapi malam Al-Qadar yang sekaligus. Betul, Kak Alina, betul. Yang Al-Qadar tu sekaligus. 17 Ramadan tu. Apa kaitan 17 Ramadan tu? Kaitan 17 Ramadan? Kaitan macam mana? Kenapa nuzul Quran tu 17 Ramadan? Padahal dia bukan 10 malam terakhir. 17 Ramadan tu adalah Quran yang turun beransur-ansur dekat Nabi. Beransur-ansur tu ada peristiwa apa Ustaz 17 Ramadan tu? Yang peristiwa mula turun Al-Quran tu ke? Mula turun Quran dekat Nabi. Itu kali pertama turun Quran dekat Nabi 17 Ramadan. Okay. Alright. Yang turun yang Iqra tu betul. Abang Azam pun ada, masya-Allah. Abang Azam pun ada, masya-Allah. Ramai yang kita kenal malam ni ada. So nak kata so yang turun yang Iqra tu betul Abang Azam. Yang Iqra yang ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq tu, itu yang turun pada 17 Ramadan tu puan sekalian. Lebih terang sebab macam tu kot. Yang Iqra tu ayat 1 sampai 5 Al-Alaq tu, yang tu turun pada 17 Ramadan. Kali pertama turun dekat Nabi. So ada dua kali penurunan lah basically. Pertama yang sekaligus dekat Lauh Mahfuz tu, kali kedua adalah ni pada Nabi Muhammad yang diturunkan beransur-ansur satu-satu tu. Yang pertama tu adalah yang 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Tu dia. Okey, dan tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian perasan ayat yang kelima pada wahyu pertama tu, kan ada 5 ayat pertama kan? Ada 5 ayat pada wahyu pertama tu. Iaitu ayat kelima tu Allah sebut allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan ajarkan kepada kita benda-benda yang kita tidak tahu. Itu maksud ayat kelima surah Al-Alaq yang merupakan wahyu pertama turun dekat Nabi. Dan tuan-puan sekalian, cuba tengok dalam surah Al-Qadar yang betul-betul datang selepas surah Al-Alaq tuan-puan sekalian. Selama itu tuan-puan sekalian, orang tak tahu pun tentang kewujudan malam yang sangat istimewa ni. Orang tak tahu pun. So orang nampak anggap malam-malam yang ada bulan Ramadan ni sebagai malam yang biasa sahaja. Tapi lepas Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bila Allah sebut dalam ayat ketiga ni malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, masa tu baru orang tahu. Faham tak faham? So kalau Allah tak datangkan ayat ni tuan-puan sekalian bagi tahu kat kita, memang kita selama-lamanya tak tahu tentang kewujudan malam ni. Betul tak betul? Sebab Allah bagi tahu je, masa tu baru kita tahu ada wujudnya malam ini. So betul lah kata Allah dalam surah Al-Alaq tadi, aku akan ajarkan kepada manusia satu perkara yang dia tak tahu. So apakah bukti Allah ajarkan kepada kita benda yang kita tak tahu? Antara buktinya adalah malam Al-Qadar tu Allah yang bagi tahu, baru kita tahu tentang kewujudan malam tu. Sebelum ni kita tak tahu pun pasal kewujudan malam tu tuan-puan sekalian. Tapi kita tahu sebab Allah bagi tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Sebesar-besar ilmu tentang malam Al-Qadar pun Allah bagi tahu kat kita tuan-puan sekalian. Cuma exact date tak tahulah. Allah cuma tahu ada wujud malam tu, tapi nak tahu bila kena carilah. 10 malam terakhir.
Kan? Jadi tuan-puan sekalian, Allah just bagi tahu ada knowledge tentang Malam Al-Qadar. Sebesar-besar, semulia-mulia Malam Al-Qadar pun Allah yang bagi tahu. Maka setiap perkara dalam kehidupan kita tuan-puan sekalian, ilmu-ilmu yang kita dapat dalam kehidupan ini tuan-puan sekalian, Allah jualah yang berhak dan yang akan mengajarkan kepada kita. Tambah-tambah ilmu Al-Quran tuan-puan sekalian, ilmu Al-Quran ni lagi-lagilah yang mengajarkannya pasti adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang kata Allah jadi guru Quran kepada kita. 'Allamal Quran. Quran ni memang Allah akan ajar kepada kita tuan-puan sekalian. So ilmu-ilmu suci sebegini ni kena sentiasa ada sifat ataupun satu sikap, iaitulah subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sentiasa kena ada disiplin itu dalam kita berhadapan dengan ilmu-ilmu suci dalam agama. Ilmu Al-Quran, ilmu tentang perkara yang ghaibiyat. Kena letakkan satu disiplin, la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku takkan tahu sampailah Allah ajarkan kepada aku untuk aku tahu benda. So itu akhlak kita dalam bentuk ilmu yang suci dalam agama. Tak boleh kita rasa aku boleh dapat semua benda, aku boleh belajar semua benda ikut suka aku. Tak. Kita kena sentiasa ada sikap dan disiplin, hanya Allah je boleh ajarkan benda tu kepada kita. Dan tuan-puan sekalian, saya tak nak cerita pasal semua ayat. So ayat pertama saya dah done. Ada banyak lagi sebenarnya cerita tapi cukuplah sekadar tu untuk ayat pertama. Saya nak highlightkan pula pada ayat yang ketiga. Dalam ayat ketiga ni Allah explain lah tentang Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni Allah sebut apakah dia Malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar tu disebut oleh Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iaitu Malam Al-Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan kalimah khairun dekat situ. Allah tak kata Lailatul Qadri mithlun min alfi syahr. Tapi Allah kata khairun, lebih baik. So tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian nak kira fadilat tu banyak mana orang yang bertemu Malam Al-Qadar ni, tuan-puan sekalian tak boleh kira fadilat tu bermula dengan 1000. Sebab kalau tuan-puan sekalian bermula dengan 1000, angka bilangan fadilatnya tuan-puan sekalian tak membenarkan ayat ni. Sebab kalau tuan-puan sekalian kira daripada 1000, maksudnya tuan-puan sekalian menganggap ayat ni seolah-olah macam disebut mithlun, seperti 1000 bulan. Allah tak kata seperti 1000 bulan, tapi Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan. So maksudnya angka kiraan tu bermula daripada apa? 1001 tu maksudnya. Dia tak boleh kira daripada 1000. Tapi hari ni ramai tuan-puan sekalian asal nak cerita pasal fadilat ni dia main congak. 1000 bulan dia bahagi dengan 12 bulan kan untuk dapatkan tu. Dia tak boleh kira 1000. Dia kena kira 1001. Tapi tuan-puan sekalian, idea kat sini adalah bila Allah kata khairum min alfi syahr, dia lebih baik. Maka tuan-puan sekalian, kita tak tahu macam mana lebih baik tu yang Allah maksudkan. Kebarangkalian tuan-puan sekalian, angka yang Allah maksudkan tu bukan berlega-lega dalam sebutan 1000. Ada juga possibility dia berlega-lega pada angka 2000 dan ke atas, 3000 dan ke atas, 4000 dan ke atas. So just imagine tuan-puan sekalian, dia punya minimumnya adalah 1001. Minimumnya adalah 1001. Dia punya maksimum uncountable. Dia tidak akan ada limit. So, bila Allah kata lebih baik, itu adalah lebih kepada apa yang Allah nak berikan kepada manusia. So, dia akan berbeza-beza mengikut hak yang Allah nak tunaikan kepada manusia. Lain. Dia berbeza-beza lah tuan-puan sekalian. Sebab itulah nanti Allah sebut, tanazzalul malaikatu warruh pada ayat keempat nanti. Kenapa berlaku berbeza-beza? Kenapa tak semua orang 1001 je tahun? Dia punya fadilat. Kenapa ada orang dapat 1001, ada orang dapat 2000 tahun? Kenapa berbeza-beza? Sebab tuan-puan sekalian, pada malam itu akan ada banyak sangat malaikat yang turun. Banyak sangat malaikat yang turun. Dan malaikat ni tuan-puan sekalian akan menghitung apa yang dilakukan oleh hamba ni pada malam ini. Apa yang orang tu buat. Dia buat apa? Dia sekadar tahajud 2 rakaat je. 2 rakaat tu adalah fadilat Allah sediakan tuan-puan sekalian. Tapi dia akan jadi at least 1001 kiraan dia fadilat yang Allah berikan kepada dia. 1001. Tapi berapa banyak tu dia based on apa yang orang tu kerjakan pada malam tu. Dan apa rahmat Allah nak berikan kepada orang itu tuan-puan sekalian. Dia bergantung lah. Dia tak boleh nak cerita pasal exactly 1000, dia tak boleh kata 1000. Dia kata at least 1001 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan tuan-puan sekalian, okey, tadi saya terlajak cerita pasal ayat keempat ni kan. Ayat keempat ni kalau tuan-puan sekalian perasan, Allah sebut tanazzalul malaikatu warruhu. Okey, maksudnya apa? Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka. Fiha biizni rabbihim. Baik. Perhatikan baik-baik. Apa yang pelik dalam ayat keempat ni tuan-puan sekalian? Siapa boleh hidup? Apa yang pelik?
Ke tak ada yang pelik langsung dari yang keempat ni? Malaikat Jibril datang belakang. Betul. Allah sebut malaikat Jibril sebutannya yang kedua. Kan? Tapi Allah mendahulukan malaikat-malaikat lain. Biasanya dalam ucapan salutasi, tu puaskan kalau biasa jadi MC kan, Kak Rafidah tadi kan, kalau kita bagi dia jadi MC tu, kita kan ada salutasi kan, ada permulaan tu dengan kita salutasi. Contoh yang dihormati Perdana Menteri. So kita akan tengok, kita akan sebut orang yang paling tinggi sekali jawatannya terlebih dahulu. Betul tak? Kan? So biasanya susunan salutasi adalah kita akan sebut orang yang paling tinggi jawatan dulu. Barulah kita akan sebut yang bawah-bawah tu. Tapi dalam ayat keempat ni macam seolah-olah tidak ikut format salutasi. Allah sebut malaikat-malaikat lain dulu, barulah Allah sebut tentang malaikat Jibril. Sedangkan dalam surah An-Naba, tuan-puan sekalian, juzuk yang sama dengan juzuk surah Al-Qadar ni, surah An-Naba, Allah sebut dalam susunan yang lain. Iaitu Allah sebut yauma yakumur ruhu wal malaikah. So Allah sebut ruh dulu baru malaikat. Jibril dulu baru malaikat. Tapi dalam ayat ni tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dulu baru ruh. Kenapa pula cerita dia macam ni? Kenapa ayat tadi roh dulu baru malaikat? Kenapa yang ni malaikat dulu baru roh? Apa cerita dia? Apa kaitan dia? Okey. Dalam cerita surah An-Naba tadi, kenapa Allah dahulukan ar-ruh? Ar-ruh tu adalah nama lain bagi malaikat Jibril. So sebutan lain malaikat Jibril yang disebut dalam Al-Quran adalah Ruhil Kudus. Satu ruh yang suci. So nama lain bagi malaikat Jibril yang disebutkan dalam Al-Quran. So bila sebut ruh tu, dia merujuk kepada malaikat Jibril. So kenapa surah An-Naba didahulukan malaikat Jibril? Dikemudiankan malaikat-malaikat yang lain. Sebab apa? Sebab tuan-puan sekalian, pada waktu itu semua berada dalam perbarisan. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Semua berada dalam perbarisan tuan-puan sekalian, menghadap Allah dekat padang mahsyar. So bila dekat padang mahsyar tuan-puan sekalian, mestilah orang-orang itu perlu disusun mengikut apa tuan-puan sekalian? Mengikut pangkat-pangkat dia. Kan mengikut pangkat-pangkat dia. So malaikat Jibril adalah ketua para malaikat, maka dia kena disusun, maka dia perlu disebut dahulu sebagai orang yang didahulukan, orang-orang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah dekat mahsyar tu nanti. Tetapi kenapa malam Al-Qadar Allah sebut malaikat dulu? Sebab Allah nak gambarkan punyalah banyak malaikat yang turun pada malam ni tuan-puan sekalian. So banyaknya malaikat itu menyebabkan Allah mendahulukan sebutan malaikat dulu berbanding dengan malaikat Jibril. Sebab Allah nak cerita pasal banyaknya malaikat turun pada waktu itu. Surah An-Naba tadi Allah highlight tentang kualiti jawatan yang ada pada Jibril. Tapi lah ni Allah tak highlightkan kualiti jawatan tu. Allah tolak ke tepi jawatan, tapi Allah nak highlight punyalah Allah tak akan terlepas pandang langsung orang-orang yang betul-betul melakukan ibadah pada malam Al-Qadar ni. Sebab apa? Sebab malaikat ramai betul yang turun pada malam. So Allah nak highlightkan punyalah ramai malaikat yang turun pada malam ini. Sebab itulah Allah sebut malaikat dulu baru ar-ruh. So ramai malaikat turun tu adalah satu hint daripada Allah. Ini malam yang super special sebab memang tak akan terlepas pandang sikit pun amal kecil kamu, sebab malaikat satu persatu akan tengok apa yang kamu buat. Malaikat semua turun pada malam ni tuan-puan sekalian. Yang tu yang akan menentukan berapa tahun yang kita akan dapat tuan-puan sekalian. Sebab ramai malaikat turun, dia akan perhatikan daripada sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal apa hamba ni buat pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Tapi kenapa roh Jibril masih lagi disebutkan? Kenapa tak sebut je tanazzalul malaikatu fiha biizni rabbihim min kulli amr? Kalau malaikat pun kerja buat dia sama sahaja, iaitu dia nak melihat apa yang manusia buat untuk bagi rahmat, untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak masukkan ar-ruh tu dalam kategori malaikat je? Kenapa nak kena sebut roh tu berasingan? Kenapa malaikat Jibril kena sebut berasingan? Sebab apa? Sebab tuan-puan sekalian, kena kembali pada ayat pertama surah ini. Malam Al-Qadar turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran. So di saat malaikat-malaikat yang ramai tu tugas utamanya adalah menilai dan melaporkan apa yang hamba-hamba Allah buat pada malam tu tuan-puan sekalian, Jibril ada tugas khusus. Dia ada tugas khusus. Di saat dia tengok ada hamba-hamba yang mengerjakan ibadah dengan banyak, Jibril punya tugas pula dia nak tengok ada tak hamba-hamba Allah kat dunia ni pada malam ni, dia memberikan masa sedikit ataupun banyak barangkali aktiviti dengan Al-Quran.
So memang Jibril takkan lari daripada tugas dia tuan-puan sekalian. Tugasnya sendiri adalah untuk menurunkan wahyu. Maka tak dapat lari tuan-puan sekalian bila malam Al-Qadar ini. Tugas dia memang tak lari. Dia nak tengok siapa yang betul-betul menghidupkan wahyu pada malam ini. Sebab malam tu sendiri kita diperingatkan di awal surah ini, malam ni adalah malam turun Al-Quran. So siapa tuan-puan sekalian yang betul-betul menghidupkan Al-Quran pada malam ini? Jibril akan berikan perhatian kepada dia. Jibril akan berikan perhatian kepada dia. Tapi tak dapat nafi tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu yang lebih besar adalah sebab malaikat ramai turun. Sekecil-kecil perbaikan sampai sebesar-besar kebaikan, dia akan tolong laporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So doesn't miss anything. Sebab ramai malaikat turun tuan-puan sekalian. Berebut-rebut malaikat ni nak laporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian kita usahakan sama-sama cari 10 malam terakhir ni. Kita berjumpa pada malam ini insya-Allah. Okey, baik. Tuan-puan sekalian kita tinggal 3 minit saja lagi. Okey. Poin terakhir saya nak kongsikan tuan-puan sekalian adalah yang ni tuan-puan sekalian boleh dengar. Tapi sana saya nak cakap dengar boleh. Bukan percaya jangan. Nak kata percaya jangan pun ini pendapat para ulama. Kan? Boleh dengarlah tuan-puan sekalian, tapi untuk confident hati-hati. Ni kongsi je tuan-puan sekalian. Perkongsian, tapi dengar boleh, tapi betul-betul percaya jangan. Boleh macam tu kot. Bukan tak percaya langsung. Jangan betul-betul percaya. Gitu. Just kita ambil apa cara Allah nak sebutkan dalam surah ni. Dan tak pelik kenapa ada sesetengah para ulama mazhab yang seolah-olah meyakini malam Al-Qadar itu berlaku pada malam yang ke-27. Kan? Kenapa? Bahkan di Mekah tuan-puan sekalian, perasan tak? Sambutan di Mekah, mereka meraihkan malam 27 tu macam perayaan dah. Betul-betul mereka hidupkan malam 27 tu dekat Mekah. Kenapa ada orang yang sangat yakin malam Al-Qadar tu mesti malam 27? Kenapa? So antara sebabnya tuan-puan sekalian adalah so saya tak hasut tuan-puan sekalian untuk percaya malam 7 tu. So by the end kita kena usaha 10 malam terakhir, insya-Allah memang takkan terlepas malam Al-Qadar. Tapi tuan-puan sekalian kalau tuan-puan sekalian perasan, dalam surah Al-Qadar ni ada 30 kalimah dalam surah ni. Dalam total surah Al-Qadar ni ada 30 kalimah. Ada 30 kalimah. Dan pada kalimah yang ke-27 Allah sebut tentang Al-Qadar. Pasal tak? Saya kata ada 30 kalimah dalam surah Al-Qadar. Kalau tuan-puan sekalian kira betul-betul lah. Inna anzalna tu. Semua total surah Al-Qadar ni ada 30 kalimah. Ada 30 patah kalimah dalam surah Al-Qadar. Dan pada kalimah yang ke-27 tu Allah sebut tentang hiya tu. Salamun hiya. So hiya itu merujuk kepada Lailatul Qadar lah. Lailatul Qadar. So bila sebut salamun hiya, so hiya tu malam 27 . So ada orang yakin sebab nampak seolah-olah macam ada orang kata benda i'jaz, apa ni orang kata? I'jaz, bukan i'jaz ilmi. Kita panggil ni i'jaz Allahumma salli ala Muhammad. Apa benda tak? I'jaz adadi tuan-puan sekalian. I'jaz adadi. Satu kemukjizatan yang didapatkan dari sudut bilangan dan dari sudut perkiraan. So bila ada orang yang cuba kaji tentang kemukjizatan di sudut bilangan ni tuan-puan sekalian, pada ayat 27 tu kebetulan ada 1 bulan 30 hari. So kebetulan kalimah ke-27 tu adalah hiya tu merujuk kepada Lailatul Qadar. Tu tadi Ustaz Nazri dekat dalam tamat tadi pun sebut pasal malam 27 tu. So bagi saya tuan-puan sekalian, dengar benda ni untuk rasa takjub boleh, tapi percaya betul-betul jangan. Kejar 27 saya tuan-puan sekalian, mau tak kena tuan-puan sekalian malam tu, susah kita. So better kita usahakan 10 malam terakhir, tapi kita just boleh ambil lah ada sisi pendapat para ulama yang mengkaji tentang i'jaz adadi ni tuan-puan sekalian. Dia kata hiya itu yang kalimah 27, so sebab itulah dikatakan 27 Ramadan lah dikatakan malam Al-Qadar. Dengar boleh, jangan percaya bulat-bulat tuan-puan sekalian. Jangan beriman bulat-bulat lah tuan-puan sekalian. Dengar-dengar je, dia sekadar nak dapatkan sisipan ilmu sahaja daripada para ulama. So itulah kot dalam masa yang terbatas tuan-puan sekalian untuk saya boleh kongsikan tentang malam Al-Qadar. Mudah-mudahan mengubah cara pandang kita pada malam ini dan membetulkan kekeliruan kita tentang malam ni ke turun Quran sebenarnya 17 ke malam Al-Qadar ke, kita dah bincang tadi dan kita dah sebut dia adalah lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita sebut kenapa didahulukan malaikat, dikemudiankan ar-ruh, lepas tu kita sebut tentang hiya. Dan tuan-puan sekalian untuk makluman, surah Al-Qadar ini dia termasuk dalam kumpulan surah motivasi kepada Rasulullah SAW.
Surah Duha ni dia adalah motivasi masa silam Nabi. Surah Asy-Syarah, tadi siapa yang hadir dekat taman saya ada cerita pasal benda ni. Surah Asy-Syarah ni pula, surah Al-Insyirah adalah motivasi buat Rasulullah untuk masa depan, motivasi masa depan untuk Nabi. Surah At-Tin adalah motivasi daripada Rasul Ulul Azmi. Surah Al-Alaq adalah motivasi daripada wahyu, tuan-puan sekalian, iaitu sebab wahyu pertama pada 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Dan surah Al-Qadar, tuan-puan sekalian, adalah motivasi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa motivasi untuk umat Nabi Muhammad? Sebab Nabi ni ada satu konsep dalam kepala. Dulu Nabi Nuh saja berdakwah selama berapa tahun, tuan-puan sekalian? 950 tahun. Oi, lama tuan-puan sekalian. Kalau nak compare dengan kita beribadah, umur umat Nabi 60-70 tahun, tuan-puan sekalian. 60-70, katalah 70 maksimum. Kan? Nak compare dengan Nabi Nuh saja umur dia berdakwah 950 tahun. Umur dia saya tak tahulah berapa dia, tuan-puan sekalian. 950 tu umur berdakwah saja. So bayangkan orang yang beramal 950 tahun dengan orang yang beramal 70 tahun. Mestilah orang 950 tahun punya beramal lagi banyak. Tak? Mestilah orang yang beramal 950 tahun tu lagi banyak, tuan-puan sekalian. Jadi adakah bermaksud, tuan-puan sekalian, oh kesian umat Nabi, amalnya sedikit. Dalam umur 60-70 tahun, tapi 60-70 tahun tu bukan semua umur tu melakukan ibadah pun. Itu pun kadang-kadang ibadah tu pun ada yang culas. Kadang-kadang terlepas, kan tuan-puan sekalian. Betul tak betul? Kan? Jadi ada tak berita gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat umurnya hanya 60-70 tapi boleh mendapat amal yang setanding dengan umat-umat Nabi sebelum ni? Caranya adalah kita boleh gandakan, panjangkan kita punya ibadah tu lebih daripada umur kita dengan cara bertemu malam Al-Qadar. Sebab tu dia berita gembira kepada umat Islam, berita gembira kepada orang beriman. So macam mana kita nak setanding dengan ibadah umat-umat terdahulu? So bila mana kita mendapat amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan, di situlah gandaan-gandaan tu boleh menepati dengan umur-umur umat-umat Nabi terdahulu. So kita kena usahakan, tuan-puan sekalian. Kita kena usahakan, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita, insya-Allah, Allah redha pada amal kita, dan mudah-mudahan dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah undang kita, Allah masukkan kita dalam senarai penghuni syurga yang paling tinggi, insya-Allah. Tuan-puan sekalian, wallahu a'lam bissawab. Saya minta maaf tuan-puan sekalian kalau minta pihak Kak Syida kan jemput saya untuk bincang Al-Qadar, tapi awal tadi duk cerita pasal tentera Talut dengan Jalut. Tapi itu sekadar warm up lah untuk saya tuan-puan sekalian cerita pasal Ramadan, untuk tuan-puan sekalian nampak dimensi yang berbeza. Mungkin tak ada orang pernah kupas, saya nak bawa benda tu supaya dapat some idea. So macam mana, ada tak contoh role model orang berpuasa, dia buat apa? So kita mungkin nampak perintah puasa pada ayat 185, 186. Ada perintah berdoa, tapi ada tak model orang berpuasa yang berdoa dalam Al-Quran tu? Surah Al-Baqarah 249-250. Modelnya adalah tentera Talut diarahkan berpuasa oleh Talut. Berpuasa tak boleh minum dekat sungai. Maka orang yang berpuasa buat apa? Berdoa kepada Allah. Berdoa pada Allah. Doa apa? Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dia lebih kepada, ada tak model Ustaz? Orang yang berpuasa dalam Al-Quran dan dia berdoa. Itulah modelnya. Itu model dia. So Allah Nabi Sawab, terima kasih semua. Saya nampak malam ni, Masya Allah, ada 94 orang yang join sesi kita malam ni. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Terima kasih semua yang meluangkan masa untuk mendengar soluti saya, tuan-puan sekalian. Harap-harap ada manfaat pada semua. Okay, Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kembali pada pengerusi majlis, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Macam ada soalan, boleh Ustaz? Ya, apa dia? Ada soalan daripada Dr. Bibi ni kot. Apakah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengisi malam Lailatul Qadar? Okey. Ibadah yang dianjurkan oleh Nabi pada amalan Al-Qadar berdasarkan hadis sahih pun juga Nabi ajar tentang doa. Tuan-puan sekalian, mengejutkan kita juga. Betul tak? Pada 10 malam terakhir Nabi galakkan kita doa dengan doa apa? Sebab tadi saya cerita pasal keseluruhan puasa. Tapi pada malam Al-Qadar ni ada tak amalan yang Nabi duk kongsi daripada hadis sahih? Ada, tentang doa yang kita semua amalkan dan kita hafal pada hari ni. Tu doa tu memang Nabi sebut untuk diamalkan pada 10 malam terakhir, tuan-puan sekalian. Tapi tak boleh bermaksud nak kena tunggu 10 malam terakhir baru nak amal doa ni. Boleh dah nak amal sekarang, tapi memang Nabi sebut highlight dia pada 10 malam terakhir tu, kena doa dengan doa ni. Doa macam mana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni doa yang memang disebutkan dalam hadis sahih, tuan-puan sekalian. Okay? So doa itu diajarkan oleh Nabi.
Untuk kita minta ampun pada Allah bukan sekadar istighfar, tapi minta Allah SWT berikan kita afun. Satu kemaafan yang lebih bernilai daripada sebuah istighfar, daripada ghafara, daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. So saya nampak ada satu pertalian ataupun sekalian, betul lah. Kita tengok surah As-Sajdah tu, orang bangun malam pun berdoa pada Allah. Dalam amalan yang Nabi suggest pada 10 malam terakhir pun tuan-puan sekalian pasal doa juga tuan-puan sekalian. Kan? Jadi doa ni signifikan lah dengan orang berpuasa ni tuan-puan sekalian. Tak lari ya. So bukan Quran je, doa perlu diperbanyakkan juga tuan-puan sekalian. Okay? Doa lah apa saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang tu kok yang saya boleh kongsikan, Dr. Lily ya. Dr. Lily, saya rasa. Yang boleh saya kongsikan lah, yang sempat saya dapatkan sisipan. Kalau ikutkan banyak lagi amal kita boleh buat. Yang penting Puan Lily dan semua, amal yang kita buat tu adalah amalan yang paling kita ikhlas, yang paling kita rasa kita buat tu tidak menggugurkan keikhlasan kita. Itu paling penting. Kan? Bagi saya amal yang paling berkualiti adalah amalan yang tidak menggugurkan keikhlasan kita walaupun sedikit. Kalau amalan yang kita buat tu sekadar nak cerita pasal nak update pada kawan kita apa kita buat malam tadi, lari dah. Buatlah amal besar-besar pun tapi dengan tujuan nak bagi tahu, okey, kau nak tahu tak apa aku buat malam tadi? Malam tadi Al-Qadar kan? Kau rasa tak? Dia macam tu. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, kalau dia nak cerita, dia nak update apa yang dia buat malam tadi, itu jelas-jelas telah mengurangkan keikhlasan. Maka amalan yang terbaik adalah amalan yang kita buat yang tidak mengurangkan keikhlasan kita kepada Allah. Adapun ada hadis-hadis lain tuan-puan sekalian yang tu boleh rujuk pada banyak asatizah yang lain yang saya boleh sisipkan sekarang ni pada waktu yang sangat terbatas. Doalah dengan doa yang sangat berkualiti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tadi yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Betul. Okey. Ada lagi ke soalan? Rasanya itu saja soalan daripada kita punya audience di Zoom. Di Facebook saya tak sure juga, tapi mungkin dah malam ni kan, so kita tangguhkan di sini. Cuma terima kasih sangat-sangat kepada Ustaz, walaupun dalam masa 1 jam banyak ilmu yang kita dapat refresh satu, dan ilmu baru pun. Akak sendiri pun memang baru tahulah pasal kaitan tentera talut dan jaduk tadi kan, untuk kita sama-sama boleh share dengan kawan-kawan yang lain sisi pandang berkaitan dengan puasa inilah. And then sedikitlah, semoga mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada majlis ini. Allah panjangkan umur kita semualah untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai rutin dalam kehidupan kita sebagaimana yang Ustaz terangkan tadi lah. Nak mula bila? Sekarang lah. Bukannya tu Ramadan nanti baru nak mula kan. So kita mula daripada sekarang. Join lah mana-mana grup, Facebook dah banyak sangat kuliah-kuliah yang diadakan. So join sahaja untuk kita bersama-sama mengimarahkan, menjadikan Al-Quran ini sebagai rutin harian kita pada hari ini dan hari akan datang. So sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz bagi pihak jemaah, dan semoga semua mendapat manfaat. Kita tangguhkan kita punya majlis pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua yang join. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Terima kasih pada malam ni Ustaz. Kak Syida sangat menghargai apa yang Ustaz usulkan untuk kita orang pada malam ini. Tak dengar ya tak? Terasa kan? Dengar. Alhamdulillah, rasanya sedikit sebanyak tercapailah matlamat apa yang kita akan hajatkan berkenaan dengan Al-Qadar tu. Walaupun agak ringkas, tak sepatutnya tak lepaskan di dalam inspirasi kasih itu kan, panjang kan, dan ada 3 siri kan, tapi alhamdulillah poin-poin tu dapat mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dapat poin dan cuba beramal pada Al-Qadar tu nanti insya-Allah. Tak banyak pun jadilah kan insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas pada pagi malam ni. Kita insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk pancing Ustaz kita ceramah di Kudah Hitin insya-Allah. Ada rezeki insya-Allah Ustaz ya. So, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. So dengan itu Kak Syida end sesi pagi malam ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih ya semua kepada malam ni. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Rafida. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Rida. Okey je tu, boleh je tu kalau hari weekend boleh ganti. Kalau cuti malam tu insya-Allah boleh, tak ada masalah kan. Saya belajar. Tak, sebab tadi Kak Liza jaga Zoom ATM sekali. Oh ya ke? Habis tu Ustaz tanya tu nak jawab, betul tu pening-pening pula. Yalah faham. Kadang kita jadi pengurusi kena fokus.
Boleh, Okey, boleh, okey, insyaAllah. Tapi kita tu lah kena bagi tahu lah so that saya ready kan. Tak apa. Alright. Kalau tak apa Kak Izzah dengan Kak Syida adalah bolehlah ganti-ganti. Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi. menganjurkan ni saya nak tanya, saya join ni daripada USJ Subang Jaya lah sebab Ustaz ni memang kita orang dah biasa dengan dia lah. Dia dah tahun berapa dah. Tapi nak tanya ni, ada tak buat rakaman nanti? You upload ke YouTube ke tak? Ya, kita Ceramah rakam. tadi. Ada ya? Puan boleh Ah. dapatkan di Telegram. Ada saya letak dekat chat. Ada letak dah. Ada letak dah. Oh, dia live dia. Adalah kat live FB pun ada. Oh, live FB. Dekat YouTube pun ada nanti. Boleh YouTube, follow Telegram tu yang saya letak dekat chat tu. Oh, saya Baru sebab masuk ke? saya tak masuk Telegram tu sebab saya dapatkan ni daripada kawan saya yang hantar. Oh, Kawan tak saya. ada. Nanti boleh join. Ya. Puan boleh ambil nombor telefon saya ni. Saya Rafidah 905040. So nanti saya PM-kan channel YouTube Kak Syida, Facebook Kak Syida, boleh tengok kat situ. Berapa nombor dia? 014 kali. 01 1111 4 kali 90 5740. 5740 ya. Saya Nuriah ya. Kak Nur. Nanti akak WhatsApp saya lah, nanti saya berikan. Okey. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah menganjurkan It's Timely ceramah. Kita ada banyak lagi kuliah-kuliah pada ustaz-ustaz daripada macam Ustaz Zuhairi, Ustaz Yusuf Arba'in, Ustaz Zahiruddin Zabidi, Ustaz Endang. Setiap hari kita ada kuliah, setiap pagi kita ada kuliah sebenarnya. Ni grup ni ada grup mana ni sebenarnya ni? Kami grup online lah, kuliah online kan. Daripada serata Malaysia lah, daripada overseas pun ada join grup kita ni. Kalau puan nak, nanti saya sharekan jugalah link-link link-link kelas-kelas setiap pagi itulah. Nanti saya sharekan juga. Kalau ada masalah apa bolehlah join. InsyaAllah. Terima kasih ya. Okey. Saya intensif malam ni dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.